ada satu bentuk kaki yang terapung dengan kain putih. Man, kaki terapung dan kain putih. Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu, okay? Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health, and trust me, true story. Semput guys, semput. Kisah untuk video kali ini adalah datangnya dari kiriman salah seorang subscribers channel Gizri in the House, di mana dia dikenali sebagai Daniel tau. Daniel ni guys, dia baru je berusia 18 tahun. Muda lagi dia ni, dan dia berasal dari negeri Johor. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf lah dekat korang kalau suara aku ni lain macam, sebab aku sekarang ni sesama tau. So harap korang maafkan aku okay? Kisah Daniel ni bagi aku boleh dikatakan mampu meremangkan bulu-bulu roma anda semua Jangan macam-macam tau. Dan bila aku baca kiriman email ni, pada awalnya aku pun turut meremang babe. Yelah, baca pula time sorang-sorang. Memang pisang mat aku baca ni. Tapi sebelum kita start video ni, apa kata kalau korang like dulu video ni, dan bagi korang yang belum lagi subscribe channel aku ni, korang boleh consider untuk tekan butang subscribe dekat bawah ni, dan jangan lupa tekan sekali butang loceng notification tu, supaya korang tak akan terlepas kiranya aku ada upload video baru pada masa yang akan datang. Thank you so much guys. Aku tak nak buang masa korang semua. Macam biasa, my name is Gizri and this is Giztory. Kisah ni terjadi pada bulan Mei, bulan 5 tahun ni guys, tahun 2022. Di mana time tu si Daniel Lee dia balik kerja. Daniel Lee tak pula cakap dia kerja dekat mana, tapi apa yang pastinya Daniel akan selalu balik kerja pada pukul 12 malam macam tu. Memang agak lewat guys. Nak dijadikan ceritanya, ada satu malam ni, macam biasalah, time Daniel balik kerja malam-malam tu, dia driving sorang-sorang tau. Memang tak ada orang lah kan. Tapi pada malam tu guys, time dia tengah short driving tu kan, Daniel cakap lah, tayar kereta dia ni tiba-tiba telah masuk ke dalam sebuah lubang time dia tengah nak buat U-turn tu. Time tu Daniel cakap dia boleh tak perasan pula ada lubang dekat situ, sebab keadaan waktu tu memang di kiri kanan semua gelap babe. Memang tak ada lampu. Dan pada masa tayar kereta Daniel ni termasuk dalam lubang tu kan, secara tak langsung kereta dia pun tiba-tiba termati guys. Dengan sendirinya. Pisang banget malam tu. Dah lah gelap kan, kereta tak nak start pula. So si Daniel ni pun risau lah kan. Siapa tak risau? Kalau aku atau korang pun mesti kita akan rasa risau kan. Yelah, tiba-tiba kereta mati dekat situ. Lagipun kereta yang si Daniel dibawa tu adalah kereta bilik mak dia. Tak pasal-pasal kena ganti apa semua tu kan. Itulah apa yang Daniel fikir time tu. Lepas dah jadi macam tu, Daniel pun turunlah dari kereta tu sebab nak tengok apa yang dah jadi. Time dia keluar tengok tayar tu kan, keadaan dekat kawasan tu Daniel cakap memang sangat gelap guys. Hanya bertemankan cahaya bulan dan lampu suluh handphone dia je. Ini apa yang menurut Daniel lah. Time Daniel tengah tengok-tengokkan tayar kereta dia ni kan, tiba-tiba jari telunjuk Daniel ni dia rasa sangat sakit tau. Sakit dia tu macam sakit rasa kena pegang. Lebih kurang macam tu lah. Lepas dah jadi macam gitu, apa lagi guys, si Daniel pun terus masuk ke dalam kereta sebab nak call kawan dia untuk minta pertolongan. Tapi bila nak call ni, benda ni aku dah cerita dah sebelum-sebelum ni. Benda standard yang akan jadi kalau tak bateri phone mati, tak ada coverage. So apa yang jadi dekat Daniel time tu, phone dia tak ada coverage malam tu guys. So dia tak dapatlah nak call siapa-siapa untuk minta bantuan. Dah lah tempat tu gelap. So jadinya si Daniel Lee pada waktu tu dia pun mengeluh lah, why this happen to me? Kenapa benda ni terjadi dekat aku? Lebih kurang macam tu lah apa yang si Daniel cakap. So bila dia cuba call kan, tapi still tak dapat, si Daniel pun lepak jap sap kok lu. Sambil isap rokok tu, dia cakap nak cari macam mana dia nak settlekan masalah dia pada malam tu. Dan time Daniel ni tengah hisap rokok tu kan, tiba-tiba hari macam nak hujan pula dah waktu tu. So dia masuk balik ke dalam kereta sambil cuba nak hidupkan kereta tu semula. Tapi guys, still tak dapat. Okay, dia cuba tapi tak dapat. Dan time ni lah keseraman dia terjadi guys. Korang fokus part ni, okay?
time si Daniel di dalam kereta tu kan, Daniel cakap time tu dia tengah betul-betulkan rambut dia sambil tengok dekat cermin sisi kereta dia. So berlaku ni lebih kurang macam tu lah kan. Dan time dia tengah betulkan rambut tu, Daniel macam terperasan tau, yang dekat belakang kereta dia tu macam ada satu sosok tubuh. Mula-mula Daniel ingatkan benda tu cahaya bulan tau. Aku pun tak tahu kenapa dia fikir benda tu cahaya bulan. Tapi apa yang penting, Daniel cakap yang dia fikir positif je pada waktu tu. Lepas tu dia sambung balik betulkan rambut dia. Tapi guys, lama kelamaan Daniel mula perasan pada waktu tu macam ada satu bentuk kaki yang terapung dengan kain putih. Man, kaki terapung dan kain putih, korang bayangkanlah. Pisang, Mat. Aku tak tahu nak cakap apa, Mat. Aduh. So bila dia dah nampak benda tu kan, Daniel pun cakaplah dalam hati dia lebih kurang macam ni, apa benda ni? Sambil dia kelip-kelipkan dan gosok-gosokkan mata dia guys. Tapi benda tu still ada dekat situ tau. Korang faham tak? Dalam keadaan yang macam tu, Daniel cakap dia nak toleh belakang pun takut. Jantung dia time tu dah berdegup dengan kencang tau. Laju sangat, seperti genderang yang mahu perang tiba. Tapi betul guys, dub-dab. Ini apa yang menurut Daniel tu lah. Dan dipendekkan ceritanya, Daniel cakap dia pun terus je pandang cermin tu dengan semakin dekat tau. Sebab dia nak pastikan benda tu betul ataupun tak. Tapi masalahnya guys, semakin dia cuba perhatikan benda tu, dia terkejut gila tau. Sebab dekat belakang sosok tadi tu yang dia nampak tu, ada satu lagi kepala yang sedang membelakangi sosok tu. Korang faham tak? Okey, lebih kurang macam ni. Sini sosok tu, okey, yang terapung tadi tu kan, yang dekat belakang tu ada satu lagi kepala. So maksudnya ada dua benda guys yang dia nampak malam tu. So bila dah jadi macam gitu, Daniel ni apa lagi guys, dia dah nampak dua sosok tu kan, badan dia pun dah mula bergetar dan dia cuba start kereta dia. Alhamdulillah akhirnya hidup juga kereta dia tu. Tapi malangnya tak boleh nak gerak tau. Sebab tayar kereta dia tadi tu termasuk dalam lubang yang sangat dalam. Bila dah tak dapat gerak tu, Daniel cakap dia pun tutupkanlah semula enjin kereta dia tu. Aku tak faham lah kenapa dia tutup enjin kereta dia, tetapi itu yang dia buat tau. Dan dia terus buka surah Yasin dalam phone dia sambil dia tutup mata tau. Dia tutup mata time tu dengan harapan yang benda dua ekor tadi tu belah dari tempat tu. Tapi guys, sangkaan Daniel ni meleset. Sebab masa dia tengah tutup mata tu kan, benda tu pergi ketuk pula cermin belakang kereta dia guys. Korang bayangkanlah, main ketuk-ketuk pula dah. So si Daniel ni apa lagi guys, dia terus buka pintu kereta dia dan lari dari tempat tu secepat mungkin. Tapi malangnya pula time tu, time si Daniel tengah berlari tu kan, Daniel cakap yang dia telah terjatuh sebab dia terpijak rumput basah. Dan bila dia jatuh tu, Daniel cakap lah, dia boleh dengar tahu yang benda tu seakan-akan sedang ketawa. Dia dengar yang benda tu ketawa dekat dia. Dia boleh main gelak pula guys. Tak manis man, orang tengah jatuh kau pergi gelak. Okay, last sekali Daniel cakap yang dia pun pengsan tau dekat tempat yang dia jatuh tadi tu. Dan lepas dia sedar je, tahu-tahu dia dibangunkan oleh seorang makcik yang sedang membersihkan jalan tu. Kira agak lama jugalah dia pengsan kalau macam tu. Lepas dia sedar tu kan, si Daniel ni ceritalah apa yang dah jadi dekat dia pada malam tu dekat makcik yang bangunkan dia tadi tu. Sebenarnya makcik tu cakap tempat tu memang agak keras tau. Dalam erti kata lain, tempat tu memang tempat benda ni lah, tempat dia orang. Makcik tu juga cakap yang bukan Daniel je yang pernah kena dekat tempat ni. Sebelum Daniel pun ramai lagi yang dah kena guys. Okay, malah ada yang lagi teruk, sampaikan ada yang terlibat dengan kemalangan. Daniel ni kira macam beruntung sikit lah, dia tak ada apa-apa. Macam gitulah ceritanya. Tapi guys, persoalan je sekarang ni kepada Daniel, ada satu lagi soalan siapa pula makcik tu? Okay guys, aku rasa setakat ni saja video untuk kali ni. Terima kasih kepada korang yang terus menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. Kepada korang yang mungkin ada cerita seram yang korang nak kongsikan, korang boleh email dekat email yang aku letakkan dalam description dekat bawah ni. Korang email je dekat aku. Mana tahu pada masa yang akan datang aku akan ceritakan kisah seram korang dalam channel ni. Jom
just hantar je. Okay, let's go. Alright, so hit the like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, and I'll see you guys again in the next video. Peace.